Kedua, seorang yang saya hormati, seorang yang saya kagumi, Puan Wardina Safiah yang sudi hadir daripada Malaysia. Kalau kita track back balik macam mana saya invite dia, dia agak unik. Sebenarnya melalui Twitter saja. Saya invite Puan Wardina datang hadir ke sini dan Alhamdulillah Puan Wardina sudi menerima jemputan kami semua. Dan insyaAllah semoga majlis pada hari ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita berusaha untuk bersama-sama mencari cinta yang hilang di dalam hati kita semua. InsyaAllah. Harap semua enjoy the event dan semua minta maaf di atas segala kesulitan yang mungkin akan berlaku selepas ini ataupun tidak. Dan harap semua enjoy the event insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safwan. Itu dia pengarah penting kita. Jadi kena bagi tepukan lah pada pengarah kan. So kalau pengarah tak ada, tak jalan program kan. Jadi orang penting lah sebenarnya, orang penting kan. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak test power. Ada AJK Technical, ada mikrofon ke untuk audience? Ada, mana mikrofon? Oh ada ya. Silangkan. Oh ada, satu. Lagi satu je? Satu je? Oh kalau saya naik boleh ke? Oh kalau saya naik, betul kalau saya point orang untuk jawab soalan boleh lah. Bukan jawab soalan lah, saya point orang untuk bertanya kan. Which is the acoustic is very good lah. Sampai sini pun jelas Test power je So nanti tengah-tengah nanti kalau saya naik atas, jangan terkejut lah. Dan jangan lari lah. Kalau saya sampai sini orang lari keluar kan. Jangan macam tu kan. Segan lah kan. Okay, bagus bagus. InsyaAllah kita test itu. Jadi insyaAllah kita bersantai saja, tak perlu nak begitu serius kan. Bayangkan anda ni audience apa siapa biasa tengok? Kalau Puan Wardina biasa di MHI lah ataupun Wanita Hari ni kan. Tapi siapa pernah pergi MHI punya tu? Ada audience ke MHI? Tak ada. Oh, tak ada sebenarnya. Tak ada audience pun. Kan? Jadi bayangkan anda semua ni berada di satu talk show lah. Kalau di barat tu banyak talk show macam ni kan. So bayangkan anda di situ kan. Kalau ada soalan sila tanya, mikrofon akan disampaikan. Kalau mikrofon tak sampai, saya akan naik lah dan hulurkan mikrofon So tak perlu resah dan gelisah. Cuma perlu rasa terbuka dan juga rela membuka soalan lah insyaAllah Okey. Sebelum kita mulakan, ada beberapa pengumuman yang perlu saya buat kan. Ini untuk semua orang sebab ini melibatkan perkara penting. Ini melibatkan hadiah. Jadi orang kalau melibatkan hadiah semua nak dengar tiba-tiba kan. Tadi first tadi saya buat pengumuman pasal kena berduduk senyap semua tak dengar kan. So ni dengar betul Okey. Sudah peringatkan untuk nursery dan juga agar jangan tinggalkan hall lah. Kena kabur sikit nanti kan. Dan juga berapa sedikit housekeeping announcement lah. Make sure handphone tu silent lah. Pernah tengah-tengah nanti kita dengar lagu apa? Lagu play tengah nanti kan. Macam korang pula center of attention kan. So handphone silent kat situ kan. Dan insyaAllah kan, semua orang juga janganlah bawa minuman dalam hall ini. Sebab universiti kata jangan bawa minuman So saya pun haus. Speaker pun tak ada air. Oh ada Oh speaker boleh baik lah. Tak apa speaker banyak cakap kan. Audience tak cakap banyak kan. So jangan air tak dibenarkan kan. Dan dua perkara untuk hadiah. InsyaAllah di awal nanti kan, saya rasa semua orang telah diberi satu sticky paper. Ada tak dapat? Dapat ke tidak? Dapat sticky paper colour kuning. Betul Oh silap. Colour pink kan. Semua dapat colour pink tu. Jadi apa yang anda kibas kertas tu kan, tulis atas kertas tu apa yang anda rasa the meaning of love. What do you really think the meaning of love is? Tuliskan atas kertas tersebut kan. Dan jangan lupa tuliskan nama anda Tulis nama, jangan buat unknown lah, anonymous, short form lah, kekasih sejati lah. Tak nak nama betul. Sebab nanti kita akan pilih yang terbaik. Kita pilih macam definition yang paling baik, paling holistik, paling bagus. Kita akan bagi hadiah. Hadiah dia saya tak tahu lah. So it is a surprise for me as well. Saya tak tahu hadiah apa kan, tak tahu kan. Oh alamak, dah tahu. Itu hadiah dia, tak tahu mana satu. So tulis. Dan benda tu korang kena bagi sebelum lunch. Tampal di luar nanti ada satu kertas putih, boleh tampal di situ. Kertas hitam dan tampal di atas tersebut sebelum lunch. Siapa lambat tak dapat hadiah lah. Kan?
Jadi kekecewaan di situ kan. So buat sekarang lah, bukan buat sekarang. Maksudnya as you go along tulis, lepas tu tampal, lepas tu tunggulah. Kalau menang dapat dia. Kalau tak menang, balik kekecewaan lah, tak apa. Okay, tu satu perkara. Jelas ada soalan tak pasal benda tersebut? Simple je, tulis definition of love, bagi nama jangan lupa. Kau nak bagi nombor telefon tak apa, Safwan akan ambil dan catat lah kan. Tapi letak nama tu penting kan, kita akan bagi hadiah. Kemudian tampalkan di luar nanti. Dia ada satu macam paper hitam kan, yang besar, kain hitam, kita tampalkan di situ, nanti kita akan tengok mana yang terbaik. Itu yang pertama. Satu belon dah terangkat di situ, bahaya. Siapa buat? Cik tak ada. Okay, yang kedua, di zaman moden sekarang ni, kita ada Facebook, kita ada Twitter dan sebagainya kan. Jadi yang paling senang untuk kita buat di zaman ni, semua ada line dalam ni. Semua network ada I think the lousiest one is 3 lah kot. 3 dapat line tak? Dapat bagus. Kalau 3 dapat, semua dapat. So boleh kan. So saya pakai 3 tak bagus tak ada apa pun. Okay, so macam biasalah, kita boleh tweet, kita boleh berkicau-kicau di Twitter. And hashtag dia adalah Inside Soton ya. Hashtag Inside INSIGHT Soton SOTON. Okay, so hashtag, dan at the end nanti tweet yang terbaik kita akan ambil dan dapat hadiah juga. So siapa yang tak menang untuk definition of love tu, so silalah tweet dengan banyak. At the end nanti Twitter yang terbaik, tweet yang paling bagus akan dapat hadiah juga. Hadiah yang mana kita tak tahu kan. So boleh start tweeting sekarang lah kan. Boleh tweet cakap host yang best, moderator yang bagus start tweet kat situ boleh baca kat situ Okay, jelas itu perkara yang saya nak tekankan kat sini sebagai permulaan. Ada sebarang soalan ke yang tanya? Atau sebarang benda yang rasa tak fair ke, tak puas hati ke? Ada? InsyaAllah fair and square je semua. Benda simple kan. Tweet dan juga bagi definition of love, insyaAllah. Alright, boleh? Boleh semua? Kita ada enthusiasm sikit, boleh? Boleh insyaAllah kan. Pasti semua bersemangat insyaAllah Dan saya nak tekan amat impresif lah pada Pak Wadina juga Syekh Mawazi Kita tengok yang datang ni pada seluruh pelosok UK yang paling jauh saya dapat detect pada Newcastle dan dia orang Brunei. So macam bagus orang Brunei pun datang ke program Malaysia kan. Very good thumbs up Tepukan untuk dia orang bagus di situ kan. So ramai yang datang alhamdulillah bagus kan. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan slide pertama. Jadi saya mempersilakan Syekh Mawarzi dan juga Puan Wadina Safia untuk ke depan bersama dengan saya untuk sama-sama kita mulakan slide pertama insyaAllah Dipersilakan. Tepukan kepada mereka insyaAllah. Saya berdiri dulu kot. Kita kasih scan lah duduk kan. Kita kasih orang yang duduk tu lah kan. Jadi InsyaAllah, soal kali ini ada soal pertama. Kita ada Syekh Mawarzi yang datangkan daripada University of Oxford dan juga Puan Wadina Safia diterbangkan dari Malaysia. Memang flight dia baru hari Khamis kan? So memang fresh dari Malaysia kan. So ada hangat Malaysia tu kan. Orang-orang sini semua rindu Malaysia. Dah setahun tak ada Malaysia dia kata. Setahun tak ada Malaysia, so rindu semua kan. Syekh Mawarzi pula lagi beberapa bulan nak balik Malaysia kan. So ni semua orang yang dah berbau-bau Malaysia lah. Kita berbau-bau UK kan, dengan hujan dan sejuk dan sebagainya insyaAllah Jadi soal pertama, kita akan banyak mendengar sedikit pandangan juga sharing daripada dua panelis mengenai peranan kita Apa kita sebagai individu kan. Well, kita student, betul kan. Ada student perubatan, ada student apa lagi student ada kat sini, saya tak tahu sebenarnya. Engineering kan, betul kan. Ada accounting dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai student memang tak lain tak bukan, kita akan cuba untuk membuat kerja kita, belajar. Tapi yang penting juga, kena tengok realiti semasa di Malaysia. Apa yang berlaku kat Malaysia sebenarnya sekarang ni kan. Siapa yang tahu apa berlaku kat Malaysia? Itu memang yang berlaku. In general lah. Korang ni, cuba baca surat khabar headline je. Baca yang dalam tu juga kan. Maksudnya dengan gejala macam-macam lah kan. Kalau our peers yang kat universiti, kat sekolah dan sebagainya tu, ada macam-macam orang kan. Ada yang bagus, ada yang dilanda masalah-masalah kemiskinan dan sebagainya, tak ada peluang pelajaran, gejala sosial dan sebagainya kan. So kita akan cuba share benda tersebut lah. Syekh Mawarzi seorang Timbalan Mufti Kedah, pengalaman luas bersama masyarakat. Puan Wadina Safia sendiri pun banyak terlibatkan di aktiviti kemasyarakatan kan. Kalau tengok gambar dia di Facebook dan Twitter, bermacam-macam kan. Ada nampak kan. Saya pun tak tahu kan. Betul lah pun kan. Betul lah situ
Okey, insyaAllah kita sebelum kita mulakan, saya akan bagi panelis kita untuk memperkenalkan diri lah. Kita nak mulakan siapa Syelo atau Pengadina Safiah dulu. Okey, kita mulakan Syekh Muazzi dulu, boleh? Boleh Syekh? Boleh pakai. Itulah, perkenalkan diri dulu kan. Mungkin bagi introduce diri sikit, sebarang pengalaman dan sebagainya untuk sama berkongsi dengan kita punya para peserta insya-Allah. Kita test mic insya-Allah, boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengacara, saudara Husni, Puan Wardina sebagai panelis, Tok Mulu Syahrul, pengarah program Safwan. Yang tu je yang sempat hafal. Seterusnya saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai permulaan, saya amat bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk mengurusi, tak berdiri. Boleh. Jadi alhamdulillah kerana Allah Taala berikan peluang kepada saya terutamanya untuk bersua muka dengan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini. Jadi suatu program yang saya jangkakan amat bermanfaat sesama kita, terutamanya kita suatu kelompok, satu komuniti orang Malaysia tapi bercakap di negeri orang putih dalam keadaan kesejukan. Jadi insya-Allah kita cuba panaskan dewan pada pagi ini. Jadi siapa yang tak tahan panas boleh pasang kipas. Jadi alhamdulillah satu program di bawah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wadzakir, berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini juga merupakan suatu program ingat mengingati sesama kita, dan ciri-ciri orang yang beriman ini saudara-saudari adalah mengambil manfaat daripada setiap perkara di sekeliling kita. Jadi untuk awalan ini, Mursi tanya tadi untuk apa tu? Pengenal diri, saya nak mula dah ni. Lama tak pegang ni, apa pun. Rasanya nak mula dah tadi, nak bagi satu dah tadi. Nama seperti mana yang tuan pengurusi, saudara pengurusi sebut tadi ni, Marwazi bin Ziyauddin. Marwazi, M-A-R-W-A-Z-I. Tujuan saya heja huruf itu sebab nak jelaskan sebutan Marwazi, sebab banyak di kalangan sahabat-sahabat saya di Kedah pun silap menyebut Mawarzi. Saya rasa macam nama bunga pula. Tapi kalau Puan Wardina, iaitu bunga. Wardun, bunga. Marwazi bin Ziyauddin, anak jati Kedah. Dilahirkan di Alostar. Maaf cakaplah, saya akan menggunakan bahasa baku Malaysia Kedah untuk lebih nak panaskan. Kalau bahasa baku Malaysia kadang-kadang itu lambat, bahasa baku Kedah. Jadi anak jati Kedah, dilahir di Alostar. Itu dia. Mendapat pendidikan awal juga di Alostar, menengah juga di Alostar,
Maktab Mahmud, kemudian melanjutkan pelajaran di alhamdulillah di bumi Mesir, Al-Azhar selama 4 tahun, pengkhususan dalam bidang syariah. Sedikit sebanyak mendapat pengalaman lah di Tanah Arab, di kalangan para ulama kita di Mesir ketika itu, awal 90-an. Kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana ijazah kedua, sarjana masters di Universiti Malaya, juga pengkhususan dalam bidang syariah, khusus kajian dalam fiqh dan usul fiqh. Kemudian berkhidmat di balik ke Maktab Mahmud, lahir dari Maktab Mahmud, kembali ke Maktab Mahmud, mengajar selama 3 tahun. Kemudian masuk berkhidmat di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah hampir 10 tahun, 8 tahun sebagai pegawai tadbir agama atau kita sebut qadhi di daerah Pendang. 8 tahun. Jadi pengalaman dengan kes-kes rumah tangga kekeluargaan ini taklah banyak, cuma 8 tahun ya. Kemudian ditukarkan ke Padang Terap, daerah lain selama sebulan ya. Kemudian terus ditukarkan ke Jabatan Mufti Kedah. Sekarang sebagai itulah bukanlah timbalan, cuma membantu Sahibul Samahah Datuk Mufti Negeri Kedah mengurus hal-hal kefatwaan semualah di dalam masyarakat Negeri Kedah khususnya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini nak kata tak tahulah, kita tengok sekali lagi apa pengurusi nak tanya dia. Saya tanya dah tadi, cuba nak ni, dia tak mau bagi soalan. Dia buat surprise, dia kata. Jadi kita akan bincang insya-Allah di mana nak mencari cinta tu. Dia tanya saya tengok tu, saya berkata saya tak tahu. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Syekh Marwazi, insya-Allah. Saya mesti silap tadi Syekh, minta maaf lah sebut nama Syekh Hadian. Syekh Marwazi, insya-Allah, terima kasih. Itu sikit sebanyak bagi Syekh Marwazi. Seterusnya Puan Wadina Safia, semua orang mungkin dah kenal, tapi kita nak tahu background lagi lah. Okay. Yang lebih detail insya-Allah kalau boleh. Kita persilakan Puan Wadina Safia, insya-Allah. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minal jahilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Syekh Marwazi slow pace sikit, tapi saya pagi ni okey. Kalau mak saya bila dah pukul 8 tu saya dah gone dah. Tak macam tak boleh buka mata dah. Mungkin dia punya jet lag tu belum I don't know, my body hasn't adjusted yet. Memang tak tidur. Lepas subuh ke 3 tu saya tak tidur. Tak nak tidur. So bila malam je I have a problem staying up and concentrating. So alhamdulillah the session is in the morning. So I'm all energized, energetic. Kalau Syekh Marwazi pakai logat Kedah, saya campur-campur boleh no? Yeah. Alhamdulillah, saya sangat I'm very humbled to be here. Alhamdulillah for this opportunity. For your information, saya tak pernah jejak kaki ke UK. This is my first time. Saya ingat, semua ingat macam dah banyak kali pergi. Sebab orang kata UK ni taman permainan orang-orang kaya. Betul ke? Betul tak? Betul Syekh? Salah. So kata saya ni tak kaya, so memang tak pernah pergilah. My sister was studying in SOAS. She did her masters there. My father memang daripada Britain. He's British. My grandparents are Scottish. Tapi lepas perang dunia kedua, ayah saya bersama nenek dan atuk saya naik kapal laut berpindah ke Australia. So ni kampung saya lah ni sebenarnya. Tak pernah sampai kan. And then I have to share with all of you, sebenarnya saya antara salah satu impian saya lah daripada dulu adalah saya belajar kat UK. Always wanted to study, so I'm so jealous of all of you. So so make good use of your education here. And like I reminded yesterday, I'm going to say it again today, because
anda semua telah diberikan peluang ini, maka anda tidak boleh kembali ke Malaysia dan menjadi biasa seperti orang Malaysia yang di sana. Dengan pengalaman yang telah diberikan dan dibekalkan ini, maka anda sepatutnya mempunyai pemikiran dan minda yang berbeza daripada mereka yang tidak berpeluang ke sini. You have more experience. And to me, experience makes a person. Ilmu kita boleh belajar daripada buku, tetapi pengalaman-pengalaman hidup yang tiada di dalam buku itulah yang akan membuatkan kita ini menjadi seorang insan yang lebih holistik. So ayah saya Mak Saleh lah, dia masuk Islam kan. Sewaktu dia di Aceh, so dia bertemu dengan ibu saya di Aceh, Indonesia. My mother hated my father so much. Dia lecturer my mum. My mother selalu cakap tak suka Mak Saleh ni. Dia kata Asyik pun marah je, macam selalu marah. Siapa nak kahwin dengan dia? So kalau korang tak suka dengan somebody tu, jaga-jagalah they might just be your partner. So don't hate people, you never know what will happen kan. So saya dibesarkan dalam satu keluarga yang unconventional. Berarti ibu bapa saya yang mempunyai pemikiran yang sangat berbeza. They are very different. Saya daripada masa kecil tu I was very confused. I didn't know who I was. Mak Saleh, orang Aceh, besar dekat Malaysia, pergi sekolah biasalah, sekolah kebangsaan tu. So saya bergaul dengan orang Malaysia dan kalau mengikut perlembagaan saya kira orang Melayu lah. Kan? Tahu tak you know kan? Tahu tak? Tahu ke? Kalau ikut perlembagaan, kalau kita sudah berbahasa Melayu, mengamalkan adat hidup orang Melayu dan beragama Islam, maka kita dikatakan kita ini Melayu. Tapi dari segi darahnya bukanlah. So you have, okay, understand ya. So, daripada perlembagaan saya orang Melayu, tapi dari segi keturunan bukan. My father decided to raise us up in Malaysia sebab katanya inilah negara Islam yang sesuai untuk membesarkan anak-anak. Sebab dia dah tengok anak-anak orang lain yang dibesarkan di Australia tu tak ke mana Islamnya. Tapi sekarang lebih kuat lah. So sekarang Alhamdulillah the Muslim community is stronger, ada Islamic colleges ya, dulu tak ada. Alhamdulillah I cherish my childhood although I was very confused. Sangat confused. Sebab apa confused? Sebab ibu bapa saya antara sebabnya mereka tidak bersependapat. So when my father says this, my mother says this. Gaduh selalu. Bukanlah bergaduh, debate. There's always constant debates in my house. Dan salah satu bapa saya ni, dia menggalakkan kami berdebat. Maknanya no opinion is wrong. So kalau tengok saya dengan bapa saya, orang cakap, wah ajar ni Madinah. My teacher called me out one day, kata, the way you speak to your father is very rude. Kan? But Mak Saleh, it's okay. No, it's okay. Dia tak ambil hati. Macam kita orang Melayu kena sikit-sikit kecil hati, sedih hati, terasa. Macam tu kan. So saya dibesarkan dalam suasana. So I understand from very young. Kita manusia ni mempunyai perbezaan pendapat. Saya faham. Manusia ini berbeza. They don't always have to agree. But we can still live together and respect each other. That is a very valuable experience for me. So I grew up with my mind a bit open than the rest of my friends. So I think one of the problems in Malaysia is we lack this openness. So bila anda semua belajar dekat sini, you have to embrace that and bring that mindset back to Malaysia. Yeah? Because sayang kat dia tengok kadang-kadang when I post a statement on FB, tengok cara orang jawab, giling kepala. Macam mana dia boleh fikir macam ni? Like, so closed-minded. Because you gaul dengan orang itu, tak keluar. Rasa macam sedih. I feel so sad. So, you are the catalyst lah of change insyaAllah, you know, that will go back. But it's only so much you can do. Kena buat dengan hikmah, kena buat dengan lembut. Semua orang Melayu cepat terasa dia misinterpret you, dia Allah Akbar. You know, I've been there. Rasa is difficult, but you have to do it insyaAllah. So bila dah besar tu, I understand that people are different. I was quite rebellious. Anak yang kedua tak suka belajar. Saya seorang je dalam keluarga saya yang lambat belajar. Pergi cari duit sendiri kan. Jadi model, banyak duit. I travelling to Hong Kong, Australia. I get ribu-ribu masa zaman remaja. Banyak tu. So I met so many different kind of people. I think that experience has made me who I am today. Bukanlah bagus sangat, tak adalah. Tapi I cherish this experience. And people ask you menyesal tak dengan apa you buat dulu? Kata, no, I wouldn't change it. It was meant to be. Alhamdulillah, macam
in my family, everybody has a master's and PhD and doctors, and I was the only one who's not interested in studying at all. Sekarang dah tua ni baru terkial sama belajar balik. Padan muka. Tak apa. Rasanya macam there is no age limit to studying. Belajar, if you think that after your PhD or your degree you stop studying, that's very wrong. I believe that it's a continuous process, and I'm very glad actually to be studying when I graduated as interior designer, interior architecture lah, interior architecture. Tapi saya tak practice, so tak practice tu memang karat lah, memang I cannot draw anymore because the software keeps on changing. So my husband kata tak boleh, dia macam tak minat lah kerja dekat office 9 to 5. Jealous sebenarnya, tapi bagi I kerja kat TV macam pelik sikit kan, tapi tak apalah. Sebab dia kata sekejap je, so I don't know, anyway. But now I realise my passion. I think I had enough of TV, and insyaAllah I want to study until I get my PhD and teach. Actually, that's one of my dreams and ambitions. Jauh lagi perjalananku, tapi tak apa. It starts with the first step there kan. Alhamdulillah. Saya banyak terlibat dalam aktiviti sosial dan kemasyarakatan. Kerana saya rasa saya suka, I feel strongly about it. Rasanya ini juga telah dipupuk daripada kecil oleh bapa saya. My father now is currently working in Kabul, Afghanistan dengan Islamic Relief UK. So he's the head country director there. Daripada kecil, saya ingat masa kecil-kecil saya ikut dia pergi ceramah-ceramah, kursus-kursus. So it was always fresh in my memory, and helping people ni saya tengok ada satu sifat Mak Saleh ni yang baik. Mereka ni suka tolong orang. Macam kalau you tengok tsunami ke, they are always the first there is the white people. Whereas it's actually Muslims who are supposed to be there first, kan? But it's always I see the volunteerism in orang putih ni lebih tinggi. Saya dah dibesarkan tu dengan oleh bapa saya, so I feel that I have a need to help people. But in Malaysia, it's very hard to find people to volunteer. So what is it in it for me? What do I get? But insyaAllah perkara-perkara baik daripada orang putih ni harap-harapnya it rubs on to you lah. If you go home and still stay the same, very disappointed. So now I'm currently studying psychology in Help University College. I'm very active in uni also. I'm one of the heads for World Mental Health Day, and I speak a lot on in forums and just to share my experiences. Not saying that I'm any better than anybody, but I'm a person who loves to share. I genuinely love to share. And I believe that the best way to learn is to teach. So, Alhamdulillah, sikit sebanyak itulah pasal saya anak kedua daripada 6 adik-beradik. Anak perempuan yang pertama. Dan perjalanan hidup saya seperti juga anda, penuh suka duka, ups and downs. But insyaAllah, if we understand the purpose of life, di mana saya cuma bertemu dengan purpose hidup saya ni pada usia 30-an tuanya. So I hope you find your purpose of life now. Make it clear your vision and mission of your life. Younger lah, janganlah macam saya dah agak tua dah, anak dah 3 baru macam know what you want to do, or the vision of your life is more clear. So Wallahualam. Kan sampai besok pegang mic lah. Okay, terima kasih kepada Puan Rina juga Syed Marwazi, insyaAllah. Itu baru, itu tak start lagi pun. Belum, itu baru introduction pada speaker je kan. InsyaAllah sekarang kita nak start Cik, baru nak start Apa kita buat tadi kan? Kita baru nak start kan. Jadi betul lah, tadi sudah banyak saya tekankan. Slot pertama ni kita akan cuba mengingat, nak tengok balik macam mana peranan kita dalam komuniti dan masyarakat kan. Well, it is simple logic, saya boleh kata. Masyarakat consists of families kan. Keluarga. Families, dalam setiap families tu ada mak, ayah, anak-anak kan. Dan semua orang tu ada peranan masing-masing kan. Jadi insyaAllah kita akan cuba tekankan aspek tersebut, aspek kekeluargaan. Macam dia membentuk masyarakat di sekelilingnya kan. Dan juga individu dalam keluarga tersebut. Itu kita nak cuba tekankan dalam soal pertama kali ni. Okay? InsyaAllah soalan pun just try to keep it according to the team lah. Kan? Boleh juga nak lari sikit tapi jangan lari sangat kan. Jadi, tapi sebelum tu kan, saya kena bangun nak tanya audience, boleh boleh. Kena tanya audience dulu kan. Saya takut nanti, microphone ready? Ready, okay. Saya tanya pandangan korang kan. Kita ada postgraduate yang mungkin dah ada keluarga. Kita ada orang bujang, macam saya, bujang kan. Yang
mungkin tak ada keluarga lagi tapi menjadi anak dan juga itulah kan. Pandangan korang kan, macam mana rasanya sebagai a family member kan, sebagai anak ke ayah ke, macam mana korang rasa suasana kekeluargaan semasa sekarang ni kan? Adakah korang rasa korang mendapat yang cukup? Adakah macam korang diberi attention yang cukup, didikan yang cukup kan? Ataupun kalau mungkin abang-abang postgrad kita nak share zaman dulu lain, zaman sekarang lain, macam mana? Ada siapa nak mungkin bagi pandangan atau tidak? Kalau tak ada, saya akan tunjuk lah, which is tak best sebenarnya kan. Tapi siapa nak bagi pandangan sedikit? Cuba share kan, apa korang rasa lah? Korang punya peran dalam family tu kan? Macam mana family tu berjaya membentuk korang ataupun tak nak cakap gagal, tapi macam mana benda tu berjaya lah menghasilkan korang sebagai seorang individu yang berguna dalam masyarakat, insyaAllah. Siapa nak cuba share atau bagi sedikit contoh ke, pengalaman ke? Boleh lah share kan. Puan Wadina pun dah share pengalaman dia tadi kan. Mungkin peluang pada kita juga untuk share juga kan. Semua untuk sharing juga. Ada siapa ke? Kalau tak ada, saya kena naik dan juga bertanya pakai my powerful microphone kan. Ada? Saya kena tunjuk laki sikit. Jangan marah. Ada siapa nak bagi pandangan? Boleh bagi lah, jangan risau tak payah takut. This is a sacred place. Kita akan cuba menyimpan rahsia sebaik mungkin kalau nak Tapi kalau dia rakam, tak simpan, ada rahsia sangat kan. Tapi tak apa. Ada siapa nak bagi pandangan? Boleh? Oh, tiada? Amat mengecewakan lah kalau tak ada. Tak ada kecewa, tapi siapa nak bagi pandangan, boleh bagi pandangan. Kalau tak ada, saya tunjuk lah. Oh ya, silakan. Oh, saya kena bagi mikrofon terlampau tinggi di atas. Itulah, bertepukan tu dia. Terima kasih. Bagi tahu nama dan juga dari mana, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Wahidah binti Nordin. Nama glamour Wida. Dari University of Portsmouth. Pengalaman dari segi macam didikan keluarga. Keluarga saya keluarga besar. Okey, tapi alhamdulillah lah semua berjaya. Cuma dari segi didikan tu agama insya-Allah okeylah kot. Cuma kita macam abah sangat tekankan macam agama dan pendidikan. So macam tapi kalau dalam family tu ada black sheep kan ke apa kan. So macam saya ni macam antara paling teruk kot dulu. So macam anak nombor 3. Ke apa? Okay. So macam tapi macam kalau tak kalau macam terlewat selepas subuh kalau tertidur memang kena rotan lah. So macam kalau kita tidur kat katil atas sempat turun kena rotan lah kan. Macam lepas tu macam memang kena makan pun ada masa kalau makan malam 6.30. So macam kat rumah tu sendiri dah macam hidup macam asrama, macam hostel. So macam kalau tak makan time tu macam tak boleh makan lah lepas tu. Tapi pandai-pandai lah sorok kan. Tapi macam tu lah kan. Dan hidup pun macam pergi macam time dah jana pun semua pergi kelas malam pun naik bersikap semua seorang-seorang kelas malam kan balik ke 10. So time tu selamat. Tapi berbeza dengan zaman sekarang mana macam adik macam dah tak boleh dah naik kayu bersikap sendiri apa semua sebab memang keadaan tu berbeza. Dulu padahal hutan tapi sekarang dah tak hutan tapi kita bahaya kepada manusia tu. So macam dah berbeza lah dari segi tu. Mungkin saya banyak cakap. Terima kasih. Tak apa kot, kita kasih peluang untuk cakap banyak boleh. Mungkin soalan lagi atau dua lagi. Boleh kot. Siapa bagi pandangan boleh angkat tangan. Itulah lighting ni tak menampakkan saya ada tangan-tangan kat sini Macam ada? Mana? Ada kan? Itulah tak nampak, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari University College Plymouth. Bagi pendapat saya berdasarkan pengalaman sebagai seorang anak, anak-anak akan membesar dengan very well bila dia nampak love between parents. Bila dia nampak ibu dan ayah sangat bahagia, sangat mencintai, dan bila dia nampak ibu dan ayah boleh tertawa melihat anak-anak, anak-anak akan besar dengan sangat bagus, insya-Allah. Beri tepukan sikit. Tu dia. Sebab dia berani beri pandangan kan. Terima kasih. Dan saya nak soal lagi lah. Mungkin siapa yang dah berkahwin atau yang dah jadi bapa ataupun
Kan? Silakan, ada di sini. Terima kasih. Tepukan ya. Boleh kenalkan diri dulu insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Idham daripada University of Southampton. Berkeluarga, mempunyai 3 orang anak. Berbanding dengan adik-adik yang masih muda, rasanya antara golongan tua kot dalam ni insya-Allah. Jadi saya memandang pendidikan keluarga, kalau saya boleh ingat balik masa zaman kecil. Masa zaman kecil dulu, kalau ayah marah, apa sahaja yang di tepi ayah akan menjadi sebagai rotan. Dia tak kira lah. Kadang-kadang pokok bunga, kadang-kadang hanger, kan? Kadang-kadang getah paip. Tapi semua itu berjaya membentuk seseorang lah yang saya rasa agak berjaya lah. Bukan nak kata dia berjaya, tapi saya boleh consider satu pendidikan yang berjaya. Okay? Berbanding dengan keadaan sekarang, kaedah itu mungkin tak boleh nak apply. Sebab kalau kita apply sekarang, mungkin keluarga tu jadi huru-hara. Okay. So bagi pendapat saya, pendidikan dalam keluarga dia berubah mengikut zaman lah bagi saya. Itu berdasarkan kepada pemerhatian saya dalam keluarga saya sendiri. Sebab itu terjadi kemungkinan juga pendidikan parents di zaman itu sebegitu, dia terima sebegitu. Kalau bandingkan dengan adik-adik saya yang dah membesar, automatik pendidikan ayah tu berubah. Tak tahu berubah sebab ayah jadi makin cool ataupun zaman yang berubah. Jadi itu sebenarnya antara beberapa perkara yang kita nak sangat dengar kupasan daripada penceramah kita. Terima kasih. Bukan pada Abang Idam sekali lagi. Terima kasih. Jadi cukup tanya orang kan. Lepas ni kita tanya lagi. Saya nak macam tu, bagi pandangan tak masalah. Boleh bagi pandangan dan juga cuba untuk, tak masalah, bagi kalau rasa tak setuju pun bagilah tak setuju dengan rasa yang bagus lah, dengan respectful manner kan. Kita tak bersetuju kan insyaAllah. Jadi kita bagi chance lah pada panelis tu cakap semula ya. Boleh, kita mulakan dengan Syekh Marwazi, boleh? Ini Syekh insyaAllah, Syekh terlibat dengan banyak juga dari segi di jawatan agama negeri. Banyak isu-isu kekeluargaan di situ yang terlibat kan. Kalau mungkin Syekh boleh share sedikit pengalaman kan kat situ. Macam mana kalau dalam keluarga tersebut kan, mungkin ada macam mana masalah-masalah rumah tangga ataupun dari segi ibu bapa dan anak-anak, hubungan mereka dalam keluarga tersebut. Macam mana dia beri impak pada keluarga tersebut dalam dia punya sikap dalam kepada masyarakat. Contoh kalau mak ayah yang mungkin tidak, kita mungkin boleh fikir logik kan. Mungkin mak ayah yang tidak melayan anak dengan baik dan juga bagus. Mungkin dia akan, anak-anak at the end mungkin akan menjadi, wallahu alam, ada yang menjadi bagus, ada yang tidak dan sebagainya kan. Mungkin boleh share sikit dari pengalaman lah kan. Apa yang saya dah nampak segi keluarga dalam mungkin negeri Kedah, tak kira mana negeri boleh lah terpulang insyaAllah. Boleh, silakan insyaAllah. Terima kasih saudara Ahmad Husni. Ada limit time ke? Tak ada. Jangan panjang sangat lah. Itu dia. Saudara-saudari dengar pengurusi sebut, jangan panjang sangat. Saya tanya ada had masa, dia tak sebut had masa. Dia kata jangan panjang sangat. Jadi kalau setengah jam tu pun masih tak panjang lah. Alhamdulillah, saya kalau berdasarkan pengalaman semasa qadi di daerah Pendang yang kami menguruskan, ditugaskan untuk menguruskan hal ehwal keagamaan seluruh masyarakat Islam, terutamanya antara tugas utama kami, bidang kuasa kami ialah hal-hal kekeluargaan, nikah kahwin, cerai dan sebagainya yang berkaitan dengan kekeluargaan. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memang tepatlah seperti mana yang baginda Nabi SAW menyebutkan, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Wa man lam ya'mal bisunnati, siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan daripada golonganku. Maknanya Nabi menunjukkan suatu cara hidup berkeluarga
yang jelas kepada kita. Dan dalam hadis lain, Nabi ada menyebutkan arba'un min sunanil mursalin, 4 perkara yang menjadi perjalanan hidup para rasul-rasul terdahulu. Maknanya daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad menjadi sunnah cara hidup nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Salah satunya daripada 4 perkara yang Nabi sebut, an-nikah, nikah, berkahwin. Dan ini suatu pengalaman yang Allah Ta'ala ciptakan cukup indah kepada setiap golongan, iaitu lelaki dan perempuan. Dan untuk berbicara dalam soal ini, hanya mereka yang boleh telah berkahwin baru boleh bercakap, saudara pengurusi. Jadi kalau yang tak ataupun belum berkahwin nak mengupas persoalan tentang perkahwinan, kalau orang Kedah kata mohong bahagi 4. Dalam mohong dia kerat 4 pula. Dia tak berkahwin, tiba-tiba nak cakap soal anak, soal menyusu, soal nafkah, mohong daripada awal pagi-pagi lagi dah. InsyaAllah doa cepat-cepat sikit insyaAllah. Tak, saya cakap untuk diorang. Jadi dalam soal perkahwinan ini merupakan suatu lanjutan kesinambungan manusia di atas muka bumi ini. Lalu Nabi tunjukkan kepada kita, maka pembinaan keluarga daripada institusi keluarga inilah menghasilkan anak-anak manusia yang akan mewarisi. Allah terputih. Saya lupa dah. Yang akan melangsungkan zuriat manusia. Kalau dibentuk suami dan isteri tadi dari acuan yang baik, maka lahirlah keturunan yang baik. Kalau acuannya suami dan isteri ini orang yang saleh, maka keturunan anak cucunya insya-Allah saleh. Itu yang Nabi sebut dan para ulama menyebutkan begitu. Jadi memang tepat apa yang telah diletakkan oleh syariat kita, pembinaan institusi keluarga ini daripada suami dan isteri untuk melihat anak dan keturunan. Islam bukan hanya mula melihat pada waktu akad nikah, tetapi Islam meletakkan tuntutan sebelum daripada tu imam pegang tangan nak goncang tangan pengantin lelaki itu, sebelum tu lagi Islam dah bicara dah. Siapa calonnya, bagaimana kelayakannya, apa sifatnya, apa latar belakangnya, apa budi pekertinya, bagaimana akhlaknya. Bukan akhlak sahaja si suami, isteri juga bagaimana calon nak dijadikan isteri untuk melahirkan anak-anaknya nanti. Islam mula dari situ lagi. Lalu apabila sampai saat pada tarikh yang ditetapkan, tu imam pegang tangan si pengantin lelaki, pengurusi, tu imam pegang. Aku nikahkan akan dikau dengan pinangan engkau yang berwakil walikan aku dengan mas kahwin yang sebanyak 3 ringgit 2 rupang. 3 ringgit 2 rupang je. Dia pun kata aku terimalah nikahnya. Punya sona. Tapi betul lah, macam drama pula, saya tak tahu lah dalam TV3 ke, Allahu'alam lah. Tak betul. Ini pengalaman saya. Tak, pengalaman saya sendiri. Sekitar tahun pertengahan 2000-an. Saya yang akad nikahkan si pasangan ini, si teruna ini. Saya mula nak tergelak juga, tapi kita dah Tok Qadhi ini tak apa nak tergelak lah sangat. Aku nikahkan akad nikah yang sekian. Jadi pengantin lelaki ni, saya nikahkan Tok Qadhi, saya nikahkan nikah. Hai. Tak, ini bukan nak buat cerita, pengalaman terjadi pada saya. Saya nikahkan nikah, dia sebut ulang balik apa yang saya sebut.
Maknanya kamu nak nikahkan saya. Boleh tak? Nanti boleh kat saya kan? Itu sedikit pengalaman. Jadi pembinaan ini daripada seorang lelaki dan seorang perempuan membentuk sebuah keluarga. Maka bagaimanakah untuk membina keluarga ini? Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala telah meletakkan beberapa garis panduan besar, kasar terhadap hamba-hamba dia. Lalu Nabi SAW menyempurnakan garis panduan ini, para sahabat, dan diwarisi zaman berzaman daripada salafus salih kita. Bagaimana pembinaan sebuah institusi keluarga, lelaki dan perempuan, suami dan isteri dalam membentuk satu keluarga yang diredai Allah Ta'ala. Bagaimana sifat lelakinya, bagaimana sifat si suaminya, bagaimana sifat si isterinya. Tanggungjawab suaminya bagaimana, nak kena faham. Tanggungjawab isterinya bagaimana, nak kena faham. Setiap kedua orang ini, setiap kedua-dua manusia ini, lelaki dan perempuan, mempunyai tanggungjawab sebenarnya cukup besar. Cukup besar. Lelaki menerima seorang perempuan bukan hanya menerima batang tubuhnya sahaja. Ini peringatan untuk golongan kaum Adam pengurusi. Bukan hanya menerima batang tubuh seorang wanita sahaja. Dia menerima keseluruhan tanggungjawab yang telah dipikul oleh ibu bapa kepada perempuan ini. Semuanya dengan dosa dan pahalanya dipindahkan ke bahu seorang lelaki. Berat. Jangan bukan nak nampak honeymoon aja. Oh, masa sebelum kahwin pakat bukan main elok, cantik, nak beli baju apa, warna apa, kain apa, corak mana, bunga apa, jumpa di mana, siapa mereka fashionnya. Oh, Masya Allah. Lepas nikah nak honeymoon di mana? Oh, honeymoon kita pergi di Paris. Kita balik ke sini macam sini. Hak UK, cara UK-nya. Ada hak yang cara lain, kita nak pergi mana? Kita pergi seberang laut, sayang. Ke mana? Pulau Langkawi. Seberang laut juga. Dia cuma memikirkan yang tu. Dia tak memikir tanggungjawab apa yang sebenarnya, bagaimana nak bawa keluarga itu. Apa lelaki kena buat? Apa si perempuan kena buat? Bagaimana ketaatan perempuan, si suami, si isteri kepada si suami? Apa tanggungjawab suami terhadap isteri? Dan seterusnya, apa tanggungjawab kedua-duanya terhadap anak-anak? Jadi faktor-faktor ini sebenarnya sangat dititik beratkan oleh syarak. Lalu apabila wujud dah terbinanya sebuah institusi keluarga ini akan berhadapan pula dengan pelbagai permasalahan di persekitaran dia. Persekitaran masyarakat dia, jiran dia, kaum keluarganya. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, kita jangan lupa salah satu tanggungjawab kita ialah apabila kita berkahwin dengan seorang perempuan. Kita tu lelaki lah, kahwin dengan seorang perempuan. Dia ada mak bapak. Tanggungjawab dia walaupun ketaatan terhadap si suami, tetapi dia masih memiliki tanggungjawab sebagai anak kepada kedua ibu bapa dia. Maka menjadi kewajipan juga kepada si suami untuk melihat hak dan tanggungjawab isteri sebagai anak kepada kedua ibu bapa dia. Ada juga kes semasa saya dulu, dia kahwin, selepas kahwin bawa si isteri dia sengap duduk dalam rumah di kampung dia. 4 tahun si isteri tak tengok mak bapak dia. Padahal dalam satu daerah. Allah, alangkah sedihnya. Dia buat macam hamba dia pula. Ini yang memberi kesan terhadap hubungan suami isteri dan keretakan dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya saya nak
mengesyorkan dan menyerukan, bukanlah nak menyampaikan nasihat apa, cuba berdasarkan pengalaman seperti mana yang disebutkan oleh para ulama terdahulu, iaitu kita mesti menyediakan kelengkapan diri saudara-saudari sekalian sebelum pembinaan, nak membina rumah tangga. Nak kena faham, suami nak kena faham tanggungjawab sebagai suami. Seorang lelaki nak kena faham tanggungjawab sebagai seorang suami nanti ini. Apatah lagi si perempuan wanita nak kena faham tanggungjawab sebagai seorang isteri nanti ini. Ketaatan dia bagaimana? Saya nak sentuh begini. Nanti kita akan kupas lebih lanjut insya-Allah. Dalam institusi keluarga ini cukup menariklah saya tengok bagaimana Islam meletakkan garis dan batas bagaimana nak mewujudkan sebuah institusi keluarga yang bahagia insya-Allah. Jadi semua yang Islam letakkan tadi ini ada asasnya, ada panduannya, ada sebabnya di sebalik itu. Ya. Jadi jangan kita ambil perkara ini hanya sebagai hukum adat. Maaf cakap, sebagai hukum adat. Hukum adat ini adat kata macam ni. Dia sampai umur 23 tahun. Pengurusi umur apa? Tepatlah tu. 23 tahun. Sampai umur 23 tahun dia tengok jiran dia dah kahwin dah. Dia tengok kawan dia dulu pun yang mengaji sekali, belajar sekali dengan dia di sekolah atau universiti dah kahwin dah. Dia pun tunggu apa lagi dia dah. Sepupu dia kahwin, adik-adik dia kahwin, jiran dia kahwin, kawan-kawan terdekat dia dah kahwin. Dia pun dah sampai umur ni calon ada lah lagi. Tengoklah jumpa tang mana tang tengah jalan, kita sambanglah apa pun. Ini hukum adat. Adat kata dia sampai umur itu boleh kahwin, kahwinlah dia. Ditambah didesak oleh keluarga pula. Hang bila lagi? Hang bila lagi? Oi, cabak nampak? Bukan. Maknanya bukan hukum adat, dia kena hukum syarak. Maknanya walaupun 23 tahun tapi belum mampu dari segi syarak, tak dituntut berkahwin. Tetapi kalau umur 20 tahun tapi sudah mampu dan ada kita kata desakan ataupun panduan boleh sampai dia boleh memikul tanggungjawab dari segi syarak, silakan dituntut ketika itu. Jadi kita hendaklah meletakkan tuntutan syarak terlebih dahulu sebelum pembinaan keluarga ini nak kahwin. Panjang lagi ni pengurusi, boleh? 2 minit lagi. Saya duk ingat aku dah habis dah. Rupanya 12 minit lagi. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah saya seronok jugalah tengok generasi muda di kalangan saudara-saudari di sini walaupun sedang belajar. Jadi gunakanlah peluang ini untuk belajar, mengambil pengalaman seperti mana Puan Wadina sebut tadi ni. Jadi pengalaman itu sangat penting. Jadi pengalaman perkahwinan ini dia nak kena kahwin dululah. Kena kahwin dulu. Kahwin yang sah di sisi syariat Islam. Bukan yang sah di segi undang-undang UK. Tak mau yang tu. Yang sah di sisi syariat Islam. Baru kita akan merasa bagaimana tanggungjawab itu dalam melayari kehidupan kita di atas muka bumi ini. Baru nampak jelas yang mana Islam meletakkan suami dan isteri sama taraf hukumnya. Suami pun sama taraf hukumnya, isteri pun sama taraf hukumnya. Bukan isteri rendah daripada suami, tak. Bukan suami dia ketua keluarga, ya dia memang ketua keluarga, tanggungjawab dia lebih besar. Tetapi dari segi hukum, tanggungjawab sama. Kedudukan yang Islam letak di antara suami isteri sama. Suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab kedua-dua? Apa hukum yang sebenarnya kepada isteri dan suami? Nanti boleh saya sebut kemudian. Terima kasih pengerusi. Terima kasih Syekh Marwazi. Banyak saya kena muhasabah kat situ Kena aja banyak tadi, tak apa. Saya tertarik betul lah Syekh Marwazi. Kita nak bina keluarga ni, ramai kalau remaja-remaja ni memang kalau
buyer kita ni, betul lah buyer saya ni pun ramai dah berkahwin sebagainya, tapi jangan jadikan itu sebagai peer pressure untuk berkahwin, bukanlah. Soalnya kena bersedia dari sekarang kan, ambil pengalaman, bina diri kita insyaAllah. Bagus share insyaAllah. Doakanlah kat situ. Saya balik pada perempuan Dina ni, dalam menanti nak bercakap tak bersabar insyaAllah. Saya bertanya perempuan Dina insyaAllah. Saya tertarik pada Abang Idham punya point tadi lah kan. Pada zaman dulu macam ni dia kata mak ayah dia apa jadi sebelah pakai untuk sebat dan sebagainya kan. Zaman sekarang tak ada kot kan. Kalau zaman sekarang kau buat macam tu macam-macam dia ambil dia sebatnya. TV angkat pakai kan. Macam-macam benda kan tak ada lah. Tapi saya minta Abang Idham mungkin boleh share sedikit lah. Abang Idham mungkin keluarga yang lebih unik daripada kita semua kan. Cuba share pengalaman macam mana Abang Idham punya keluarga dahulu atau keluarga saudara sekeliling dan juga keluarga sekarang kan. Macam mana bezanya didikan dahulu dan sekarang. Macam Abang Idham cakap tadi, mungkin parents sekarang lebih cool. Lebih cool ke parents sekarang? Lebih cool mungkin Abang Idham cool lah kot. Saya tak tahu aku kata, tapi adakah itu menjadikan benda lagi baik untuk keluarga tersebut ataupun lagi buruk, ataupun benda itu terpulang pada keluarga tersebut kan. Macam mana boleh beri impak pada keluarga itu dan kepada masyarakat seterusnya. Silakan insyaAllah. Boleh pun jangan panjang sangat lah. Saya pun tak nak bagi masa banyak. Tadi saya cuba tak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. I think saya sangat tertarik dengan sister tadi yang sebut anak-anak akan gembira dan bahagia sekiranya melihat ibu bapa mereka they love each other. Pernah tak dengar satu pepatah yang mengatakan bahawa the best thing that a husband can do for their children is to love the mother. Dia dengar tak? Yes, okay. Alhamdulillah. Saya nak bawa mungkin tentang satu penekanan yang saya rasa sangat-sangat penting yang kurang diberi tumpuan disebabkan mungkin adat dan budaya kita. Satu perkara itu, dan saya merasakan bahawa kerana kekurangan perkara tersebut dan kajian telah membuktikan seperti di rumah-rumah yang bercambah, rumah-rumah tempat-tempat wanita-wanita melahirkan anak-anak luar nikah dekat Malaysia tu dah macam cendawan tumbuh dah. You have so many. Salah satu daripadanya is Raudatul Sakinah. Have you heard of it? Raudatul Sakinah menempatkan anak-anak wanita yang telah berzina and then they get pregnant. So it's instead of reprimanding them, saying that you are sinful, they are helping, which I think it's great. It's great. Tetapi yang menyedihkan adalah kena buka cawangan lain sebab dah penuh sangat, tak cukup tempat dah nak menempatkan wanita-wanita yang berzina ni. And the main reason why is because salah satu faktor utamanya adalah kerana anak-anak muda ini, wanita-wanita ini tidak mempunyai hubungan yang baik dengan bapa mereka. So all men here, I'm sorry it has to come from me, a woman, but please understand that your role is very, very important. Mungkin ada sebabnya ya kenapa Rasulullah SAW hanya mempunyai anak-anak perempuan dia sahaja yang hidup. There is a great pengajaran di sebalik kisah ini. Now, studies have shown that orang-orang yang di dalam penjara misalnya, lelaki-lelaki yang di dalam penjara, when they see diorang ni mempunyai masalah hubungan dengan bapa mereka. These girls in Raudatul Sakinah, they have problems with their father. Why? Because self-esteem, wanita, kita memerlukan penghargaan daripada seorang lelaki. Now that is fitrah. Wanita-wanita yang tidak diperkukuhkan identiti, jati diri, merasa self-esteem mereka oleh bapa mereka, mereka mempunyai kecenderungan untuk menagih cinta daripada another male figure, right? Whoever comes along. Now I had that problem. Sorry to say, my relationship with my father was not that close. My father was very busy. I was never told that I was pretty, I was smart. I had very low self-esteem. Saya ni teruk sangat. My self-esteem was so low. Padahal orang cakap dah cantik dah, tapi saya tak pernah rasa saya cantik. It was really bad. Teruk lah, memang teruk sangat lah. But Alhamdulillah, I built my self-esteem eventually. Dengan pengalaman, Alhamdulillah, I never thought I can speak like this today. Saya rasa saya dah tak pandai kat sekolah, and nobody said I was smart. Nobody said I didn't have this reassurance. Dan menariknya ya, let's take this scenario ya. This scenario is very interesting to
to ponder upon. Okay, bila ada seorang anak wanita yang telah diperkukuhkan jati diri, so bapa-bapa, when you become fathers, make sure when you have daughters, puji anak-anak anda. Saya cantik anak abah ni hari ni. Dia kata, wah cantik. Lepas tu anak-anak yang dah diperkukuhkan ni, bila dia pergi, katalah dia pergi bus stop satu hari kan, tak tahu lah kalau dia dah dengar cerita ni, dengar lah juga lagi sekali. Dia ada, you man, insyaAllah you do this to your daughters, you know, perkukuhkan. Because, and girls dekat sini, if you know that you are antara risk factor, where you have a higher chance of lebih mudah jatuh cair kepada kata-kata lelaki. Because you have not heard this, your self-esteem was not built by your father. So you understand, oh saya ni dalam golongan risk factor, jadi saya ni memang mudah cair dengan lelaki. Sebab you tak ada that male figure yang memberikan anda tu, yang kita menagih cinta daripada another orang lelaki. So look at yourself, and then katalah this girl, dia selalu bapak dia selalu cakap, anak abah cantik, anak abah lawa, you know, dia rasa very happy. It does wonders to their self-esteem. So katalah seorang mamak Bangla kat tepi bus stop ni kata, waduh, kata, dengan pemuda lombok lah, apalah, semua duk lari semua kat Malaysia tu kan. Dia kata, adik, manis-manis kan. And then she will say, saya tahulah bapak saya selalu cakap, ya. But kalau bapak dia tak pernah cakap kat dia, tu yang tergedik-gedik yang, you know, because she's never heard these words before. Kita perempuan ni kita memerlukan pengukuhan ini, and the best way is to come from the father. So bila Bangla tu datang cakap dia manis-manis kan, yang tak pernah dengar ni lagi lah, you know. So fathers kan kat luar sana, or bakal to be fathers, do this for your children. So wanita-wanita, if you know that you are antara the risk factor, that means kata-kata lelaki you memang mudah cair. So beware sikit lah ya. Okay, I want to show ada slide kat ni. Boleh ke? Sekejap So this is the importance of communication. Now I understand that komunikasi ni sangat-sangat penting. It's very incredibly powerful. Dan saya merasakan bahawa kita dekat Malaysia ni kita kurang berkomunikasi dengan anak-anak kita. You see, words are very very important. You have to be communicating. But like Imam Suhaib says, that really stuck to me. Dia kata pertama sekali you have to communicate with Allah. That is the first basis. Your communication with our Rabb. Kenapa jadi macam tu? Okay. Cuba tekan slide pertama tu. Okay, next. Tuan anak saya, sayang kat dia orang. And actually, you know, kadang-kadang kita rasa the children ni is a burden to us. How many people, you know, because kita kat perempuan kat Malaysia, you have to work. More than 50% of the workforce are women, and 70% of them are married. And do you know why women, dia punya kadar penyakit mental lebih tinggi daripada lelaki? Sebab dui kerjaya. No, this is real. When you go back, you're going to work, you're going to face this. And antara sebab dia yang telah dijumpai ialah kerana dui kerjaya. You have so many responsibilities. Dan kajian menunjukkan bahawa they did the study with about 1,500 subjects. Lelaki hanya akan membantu kita bila perlu. More than 80% of men, only 17% help with housework. If you really want to follow the sunnah, what did our Prophet do? Jahit baju sendiri. Kita lelaki ni kadang-kadang, so make sure when you nak kahwin, you cari yang bukan yang 70% tu lah. 17%. Sikitnya. You have to look at husbands that are willing to help you doing housework, because if you are going to work, it is going to be very difficult for you, and you're going to get very very stressful. Okay, so men, help out more please. Kita, you know, buanglah cara hidup lama lelaki ni rasa kerja rumah ni orang perempuan punya. No more lah. I see the younger men, they are better. They help a lot. Tapi orang yang laki-laki masih traditional values, no, they hardly help at home. It's so stressful for the women, and your woman go crazy, you know. Kita ni dah lah, Cik Sesi meluahkan perasaan. She tak terasa kan? She tolong kan? And so, you know, kita duk cari juga reason, because in Malaysia tak nak
Okay, order. Okay. Kat Malaysia nak tak nak kan, you have to work because kos kehidupan sangat tinggi. So nak tak nak kan kita dah belajar tinggi-tinggi, kita tak kena duduk kat dapur je. And I believe that we can contribute to society. You know, we have to be out there to help and assist. But we also need the support of our husbands lah. So we can't do it all. Never. We cannot do everything ourselves. We need a good support system. Okay, next. Tak saya nak tunjuk pasal men ni is very very important ya. So next. Oh, this is very good lah. Next. Okay, dalam buku Ustaz Parul ya, Dilema Melayu Islam. I think this is it really impacts me when I read this lah. Jom kita baca. Kita gemar menggunakan yang lahir untuk mengawal yang batin. You use rules, ya? You use all sorts of rules untuk mengawal sikap dan tingkah laku manusia. Sedangkan hakikat manusia bukan lahirnya tetapi adalah akal, hati, perasaan dan nafsunya. Do you agree with that? We are not, you see, when we grow up, we kat ni mata, telinga, kita ajar anak kita semua yang luaran. But when do you teach your children or yourself that kita ni bukan sahaja yang luar ni, but the more important thing is kita ni manusia ni, we are our akal, we are our perasaan and we are our nafsu. That will really, itu yang sebenarnya regulate our behaviour. Murid yang jahat, ketatkan disiplin. Isteri yang tidak taat, longgokkan harta. Pekerja yang malas, potong gaji. Majikan tamak, boykot. Pemimpin yang zalim, demonstrasi. Membuang sampah, denda. Mengedah-bedah, gantung. Inilah pendekatan yang kurang berkesan, kata Ustaz Parul. Do you agree? Relatively, yeah, you need rules like this, but if you only use that, then that's a problem there. You gunakan yang zahir saja. Guru dan ibu bapa sebenarnya berjaya mengajar ilmu matematik, sains dan geografi, tapi mereka gagal menanam nilai-nilai di dalam diri anak-anak murid mereka. Bagaimana mengajar dan mendidik seorang dengan nilai? How do you teach this? You can teach all the maths and all the facts and all the stats that you want. How do you teach that? Jujur, integrity, sabar, syukur, amanah. Where do you teach that? You tell me, where is it in your syllabus? No? That's why lah kita ni masalah sangat. Next. Okay, next. Ya. Kita mula mengajar nilai dengan komunikasi yang berkesan. Next. I nak yang slide pasal bapa tu. Okay. Next one. Next. Very technical about communication, which is, if you want to know, then I'll explain. But if you don't, then yeah, it's very psychological. Very. You know the Little Albert? Huh? Siapa tahu angkat tangan? About Little Albert, sikit je. Okay, I'll explain this. This is what you call in psychology theory conditioning. Most of us kat sini, we have been conditioned to like and dislike certain things. Now, this is a study, it's a very famous study, which is called the Little Albert study. Now, this baby initially, dia tak takut, ni dulu boleh lah buat eksperimen baby, sekarang dah tak boleh lah, it's not ethical anymore kan. So, you guys are what, engineering students? But I think medicine students, you study this, right? Of course. You do, right? So, Maria, we have to understand that in our life, most of us, we are conditioned to like certain things. You know, like Coca-Cola. You are conditioned to associate Coca-Cola with joy, happiness, cigarettes. You know, why do they make it so cool? So you associate that. And most of part of our life is about conditioning, the experience that we feel. Now, if you condition, like, how do you ask your children to solat? Why do you like to solat? When you pair solat and a positive emotion, you will like doing the solat. But if you pair solat is something that is susah, mak membebel, marah, you tak suka solat tu. So when you have something and you pair it with a positive feeling, you will like doing that. So Little Albert ni, dia ni tak takut dengan rabbit. Okay? Dia tak pernah takut. But when they paired the rabbit dengan satu bunyi hammer, bang, dia bunyi. So every time rabbit tu ada bang, dia takut. So the next time after that, selepas beberapa itu, bila dia nampak rabbit tu, dia terus menangis. So that is the effect of conditioning. Okay, so next. So next. There you go. Pengaruh bapa. You may Google that.
children who spend time with their fathers have higher IQ, says an article in Telegraph. The findings published in the Journal Evaluation of and Human Behavior shows that children whose fathers spent more time with them had a higher IQ and were more socially mobile than those who had received little attention. The differences were still detectable by the age of 42. I'm sorry, but I'm very biased with this, and I totally, completely agree. So fathers and bakal to be fathers, your role is extremely huge. Now we always leave the education done to the woman. You have no idea the impact of your words. Pujian anda kepada anak-anak anda itu sangat bermakna untuk mereka. Now, one thing which my nakibah, which is Professor Dr. Halina, insisted, she has taught me, and I have pestered my husband to do the same, that when your child reaches a certain age, go on a date with your dad. Maknanya bila anak tu dah dewasa, dia pergi dating dengan ayah dia, pergi tengok wayang mungkin, dia pergi makan berdua, they share secrets, they share stories with their daughter. Do you know how special the daughter feels? They don't need another date with another man. They are contented. Mereka rasa bahagia cuma dengan bapa dia. Bapa dia lah hero dia. Kalau nak kahwin pun dia rasa nak cari hero macam bapa dia juga. And do you know that dekat Singapore, they understand this. They understand banyak masalah sosial berlaku kerana hubungan yang tidak baik dengan bapa. You know what they do? They do a program. I tell you, I really salute Singapore. They are always upfront there dengan program-program kemasyarakatan mereka. They call the program A Date with Dad. If you are interested, fathers or men, you may Google that, or women. It's so sweet. Dia pergi date, memang the government does it. Dia pergi date anak ni dengan bapa dia, dia tulis surat cinta, they sit down, it's a romantic day. It's so nice with the fathers because they understand the impact of this to society. Tak, kita punya society no, it's all the women. Anak-anak semua, you don't say nice things to your daughters. So I think we really need to re-evaluate this. And if you can take away this message, insyaAllah, to the man or to the woman, understand that the importance and the impact of the father is extremely huge. So saya rasa banyak masalah yang berlaku adalah kerana hubungan komunikasi anak dengan parents diorang, dan antaranya adalah pengaruh bapa tu tidak diberikan penekanan. Tak ada orang ingatkan, macam mak dia je salah. So, habis dah 2 minit. Okay, next we tengok apa? Okay, tak ada. Okay, habis dah. Sebagi 2 minit dah apa? Kuasai mikrofon tu kan. Okay, jadi sebelum kita berganjak lagi kan, jadi tak adil lah kalau saya je tanya soalan kan. Saya ada list soalan, tapi saya nak buka pada audience juga. Kalau boleh nak mencelah dan juga nak bertanya ataupun nak bagi pandangan sikit, nak chip in pun boleh juga, tak ada masalah. But don't chip too much in sikit-sikit boleh. Ada bagi soalan? Mikrofon belah sini standby, saya standby belah sini kalau boleh. Ada siapa nak soalan bagi pandangan ke? Lampu ni kemain kuat lagi. Semua belah sini. Okey, bagus. Nama dan juga pengadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Fazila daripada University of Sussex. Apa pandangan Ustaz terhadap pasangan yang mahukan hubungan halal but then they decide not to have a daughter or sons, tak nak anak langsung? Okay, Assalamualaikum. Syekh nak jawab dulu ke nak kumpul soalan? Tu senang. Jawab dulu, silakan. Saya ingat kau nak bagi pandangan, tu boleh tanya. Saya nak tambah sebelum nak jawab tu, nak tambah sikit dengan Puan Wardina sebut. Saya memang tertarik dengan kaedah komunikasi ini. Masya Allah, tabarakallah, saya apabila disebut tu, saya sendiri pun teringat bagaimana Nabi sendiri menunjukkan kepada kita. Nabi dah tunjuk kepada kita, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, bagaimana dia melayani kerana anak-anak dan isteri-isterinya baginda Nabi SAW. Walaupun saya sendiri bukanlah gagal, tak mampu nak buat. Insan yang lemah tak mampu nak ikut macam Nabi buat. Tak apa. Saudara-saudari pernah dengar yang baginda Nabi pernah berlumba lari dengan Siti Aisyah?
Ketika itu berapa umur Nabi? Soalan cepu mas. Tak apa. Tak tahu tak apa. Dan ketika itu berapa umur Sayyidatuna Aisyah? Soalan cepu mas juga. Tak tahu. Soalan cepu mas. Hadiah je kunci Toyota Camry kalau tak dapat sebut dah tu. Nabi berumur 50-an lebih. Bergelak. Betul. Nabi berumur hampir 60 tahun ketika itu. Sayyidatuna Aisyah gadis sunti awal belasan tahun. Tetapi Nabi komunikasi dia melayani Sayyidatuna Aisyah lupa lari. Saya pun tak pernah ajak isteri saya lari. Dia tak mahu. Dia main ni berada belakang. Tak mampu nak buat. Dia melayani satu kita kalau orang tua umur 50-an dah 60 itu dah masuk dalam kategori warga emas. Duk dia emas tu sayang, emas. Jangan lari, jatuh, luka payah. Nabi lari, lumba lari dengan Sayyidatuna Aisyah. Allah, saya tak tahu kata Puan Wardah boleh buat. Saya pun tak mampu nak buat. Bagaimana Nabi melayani anak-anak dia? Fatimah yang tinggal, yang lain lagi meninggal awal. Masya Allah, belasannya. Apabila Fatimah datang menemui Nabi, Fatimah dah kahwin ketika itu dengan Sayyidina Ali. Dia terpaksa membahagikan masa dia. Ada lagi ya? Tak jawab lagi soalan. Baru nak komen. Apabila Sayyidatuna Fatimah telah berkahwin dengan Sayyidina Ali ketika itu, dia terpaksa membahagi masa dia di antara seorang isteri dan juga sebagai anak dan juga sebagai seorang hamba Allah. Sebelum dia berkahwin, dia dapat beribadat dengan hebat sekali. Apabila dia berkahwin, dia berasa penuh masa dia tanggungjawab dia terhadap rumah tangga. Lahir anak Hasan, Husain. Kemudian Fatimah mengadu kepada Nabi. Tak sempatlah ya Rasulullah. Dia panggil ya Rasulullah. Pergi jumpa bapak dia. Itu idola dia. Macam Puan Warjina sebut. Dia mengadu kepada Nabi. Nak semayang pun tak cukup macam dulu. Nak ibadat tak cukup macam dulu. Penatlah ya. Buat macam mana ayah ni? Penatlah. Kita kalau nak jawab apa? Melentak ha? Kalau tu nak kahwin nikah buat apa tu? Nabi kata sebelum tu adalah. Kemudian yang akhir yang saya nak sebut, tak apalah, lepas sembahyang kamu zikirlah alhamdulillah ni subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Fatimah nak heran, dia datang mengadu kepada Nabi untuk menyatakan dia dah rasa penat lah, jadi macam suri rumah ni, masa tak cukup nak buat ibadat. Macam mana dah selesai masalah ni? Tiba-tiba Nabi bagi panduan dia suruh zikir lepas sembahyang. Masya Allah. Tapi tak bangkang lah si anak ini. Balik buat. Masya Allah, setelah beberapa ketika dia merasa kekuatan balik. Rupanya dia mengharapkan jawapan daripada Nabi. Kamu kena bahagi masa, bangun pukul 7, goreng telur dulu, kemudian pukul 9 baru basuh baju, pukul 10 baru kemas rumah, kemudian jangan layan tetamu siapa yang datang, kemudian tengok budak-budak, tidur awal, pukul lepas maghrib tidur terus. Nabi tak bagi panduan macam tu. Nabi suruh zikir 33 kali yang biasa kita buat. Zikir itulah yang membantu Sayyidah Fatimah mengembalikan balik semangat sebagai seorang isteri. Tengok apa kaitan dengan zikir ini? Kita tunggu slot yang berikutnya. Jadi komunikasi ini, Masya Allah, Rasulullah dah tunjuk dah kepada kita bagaimana dia melayani isterinya Aisyah ketika itu yang terlalu muda. Komunikasi kan? Bagaimana saudara-saudari pernah mendengar bagaimana Nabi menegur Aisyah dalam satu masakan? Pernah dengar kan? Nabi masak makan, tiba-tiba
Tak pernah dengar? Oh, tak kahwin lagi. Jadi satu kali Aisyah memasak tiba-tiba terlebih garam. Nabi bagaimana Nabi menegurnya? Kalau kita lah orang Melayu tu, terutamanya orang Kedah lah, kalau dia nak tegur bini dia masak terlebih garam macam mana? Dia jegir dulu. Jegir. Orang selatan boleh faham. Jegir. Terbeliakkan mata dia dulu. Ni apa ni? Lori garam tumpah kah? Ni apa hari ni garam murah sangat kot? Bagaimana Nabi tegur dia? Aisyah, datang kejap. Lamalah kita tak buat dulu masa kita mula kahwin. Kita makan bersuap-suapan. Aisyah pun terkejut. Saya pun macam tadi juga. Saya tak mampu nak buat macam Nabi buat. Nak suap. Masa hari kenuri je. Masa hari kenuri je suap ke mulut isteri. Itu pun orang suruh. Nabi buat. Masya Allah, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, Nabi buat. Tapi dia buat dalam rumah. Dia tak buat di padang. Kalau buat padang pun sesama nanti dalam keadaan yang beradab lah. Jangan ikut macam adat budaya orang sini pula. Bersuap. Nabi suapkan kepada Aisyah, Aisyah suap kepada Nabi. Masya Allah. Nabi boleh buat. Aisyah suap dulu kepada mulut Nabi. Lalu Nabi ambil pula suap mulut kepada Aisyah. Aisyah terkejut masin. Allah, ya Rasulullah, dia terkejut. Rupanya Nabi nak tegur dia melalui komunikasi berkenaan. Nak tegur kata masin. Nabi senyum. Jangan nak buat soalan. Jadi apa kalau berkahwin tapi tak mahu ada anak? Seorang guru agama kita pernah diajukan soalan ni. Dia kata, apa tujuan nak kahwin? Kalau tak mahu anak. Sedangkan salah satu untuk berkahwin adalah kelangsungan zuriat. Kalau tak mahu anak, wallahu a'lam, dia kata. Jadi saya melihat sekiranya tujuan perkahwinan kalau tak mahu anak, rugi sebenarnya. Tak mencapai maksud tuntutan perkahwinan itu. Sebab tuntutan perkahwinan adalah untuk mendapatkan zuriat. Zuriat inilah yang nak membantu kita. Zuriat inilah anak-anak ni sebagai penyeri kehidupan. Kadang-kadang memang tengok di awalnya agak sukar untuk membesarkan anak-anak. Tetapi akhirnya di sebalik kesukaran itu mendatangkan kemanisan. Yang kata kebahagiaan dalam keluarga itu apabila ada anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Anak-anak. Jadi tujuan perkahwinan adalah untuk melangsungkan kehidupan manusia, iaitu dengan ada zuriat. Dengan zuriat inilah Masya Allah, tabarakallah, Allah menyediakan fadilat ataupun kelebihan, hikmah dan pahalanya Masya Allah akan membantu kita di sana kelak. Melalui anak. Melalui anak. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Sekiranya ketika mana meninggalnya seorang manusia itu, anak Adam itu, terputuslah amalannya. Yang ketiganya, waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh mendoakan kepada dia. Kalau tak ada anak, siapa yang nak mendoakan kepada kita? Nak harap kawan rapat? Sorry. Nak harap sanak saudara? Minta maaf, terlupa. Hari ini pun kenyataan, realitinya di tempat kita, meninggalnya seseorang, si keluarganya merintih 3 hari 3 malam. Hari yang keempat, gelak dah. Hari yang keempat, ya gelak dah. Begitu nak dimengharapkan. Ahli keluarga sendiri pun begitu. Jadi tuntutan syarak lebih apabila adanya perkahwinan suami isteri adalah untuk kelangsungan zuriat. Maknanya anak-anak
sebenarnya menjadi tuntutan syarak melalui perkahwinan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Syekh Marwazi, insyaAllah. Ada lagi ke siapa nak memberi? Aduh, ada juga. Yang kata tadi tadi, boleh? Nak bagi soalan ke apa? Oh, boleh lah. Boleh soalan satu lagi? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita minta soalan lagi, insyaAllah. Sini. Oh, sana ada juga? Yang kat dulu. Siapa kat dulu? Itu ke ini? Saya ikut saya punya AJK bersyai di belakang. Sana dulu lah. InsyaAllah, Fani saya bagi Fani Next session, insyaAllah. Saya di belakang, insyaAllah. Saya dengan lelaki ni soalan juga. Apa boleh? InsyaAllah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Nama Ahmad Fikri bin Baharan, University of Sheffield. Saya tertarik dengan apa yang Puan Warina cakap tentang bagaimana nak berkomunikasi dengan anak perempuan. Dan saya terfikir, adakah ini bermakna bapa hanya perlu berkomunikasi dengan anak perempuan, dan bagaimana kedudukan anak lelaki kat sini? Bukanlah maksud saya rasa anything, cuma saya nak pendapat lah bagaimana, sebab saya asyik mendengar Puan Warina bercerita tentang bagaimana nak berkomunikasi dengan anak perempuan. Jadi saya rasa insyaAllah orang-orang sini still dapat anak lelaki, dan mungkin ingin belajar bagaimana nak berkomunikasi dengan anak lelaki. Mungkin Puan Warina ataupun Syekh Marwadi boleh menjawab soalan ini, insyaAllah. Bismillah. Tapi yang saya sebutkan tadi juga, sebab saya banyak bekerjasama dengan golongan wanita, dengan anak wanita-wanita yang bermasalah. This is my work lah. I work with them a lot lah. Kita menyelidik lah kenapa mereka bersikap, dan antara salah satu faktor dia adalah kerana hubungan lah dengan bapa dia. But kalau kita tengok juvenile delinquency pun, macam saya sebutkan tadi, can't remember what I read it, there was a study done, meaning to say that people in jail, the boys in jail, most of them had bad relationships with dengan diorang punya father. So definitely goes without saying that it's just that saya nak tekankan sebab kurang diberi perhatian. Obviously you have to have good relationships with your son and your daughter. So biasalah tu main bola. Korang kan macam bila main bola dengan anak lelaki, macam anak perempuan tak ni sangat. So you're saying you do the man stuff with your boys, definitely goes without saying. Obviously same but on a different level. So the girls needs more emotional stuff. If you want your boys to be men, then teach them how to be a man lah. So macam my husband ni tak payah suruh pun, dia memang main bola dengan anak lelaki. Dia memang lama dah tunggu anak boy tu. Nama Imran tu dah simpan sejak anak saya mengandung anak perempuan pertama lagi. So saya rasa ada naluri semula jadi tu, cuma mungkin kurang diberi penekanan kepada anak perempuan tu, sebab saya lebihkan sikit anak perempuan ni lah. Wallahualam. Okey, saya terpaksa kita tutup lah slot soalan dan juga ada saya bagi pandangan tak? Soalan. Rebutan. Sekejap, saya nak tanya soalan, saya nak tanya pada adik yang tanya tadi tu, kenapa tanya pasal orang yang ada ke? Is that, siapa yang tanya tadi tu? There's your friend, is it? Yang tak mahu anak? Is that why you asking? Oh, okay. Yes. Memang ada. Because when you study psychology, you meet so many interesting people, kan? And baru-baru ni in a lecture lah, so the lecturer was questioning. Dia kata, this is a serious issue, di mana, but you must understand why. Everybody makes a decision. That's a choice, kan? That's a choice. Tapi macam tak logik lah, kita sebagai seorang Islam takkanlah tak nak anak. Dia macam jarang didengari, unless it comes perhaps from very urban family who does not value children and does not see the hikmah behind having children. But in order to do that, kita kena faham lah kenapa, why did they say that. Memang dalam golongan the Chinese, it's apparent because why this case study yang seorang ni adalah kerana wanita tersebut, she was on the height of her career. So so it's either career or child. Obviously dia tak nak susah. Dia tengah but dia punya kesan, she regretted it.
Sebab masa tu dia dah 40 ke something. So doktor kata this is the time. But that was also the time when dia memang peak sangat career dia. So she decided not to have the baby. Sebab kalau dia nak ada baby tu dia dah tua. So dia nak kena be bedridden lah. So dia memang tak boleh nak kerja. So dia kata no, saya tak nak. Dia kata I want my career. But at the end of the day, the result of her decision was she was very lonely. So the case study showed that she regretted her decision not having a child. Allah Alam. Because it's a fitrah. You know what? Let them make decisions. Unless they seek for your advice, then you advise. I always say that. We love to advise people who does not ask for advice. So I don't think that will work. Okay, satu last pandangan sebelum kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul. Saya taklah student universiti, tapi saya childcare practitioner di sini. I was very interested with one of your slide regarding honesty, integrity, sabar, that type of slide. Di UK itself, kita punya social problem pun tinggi. So what we do in UK is that we concentrate on the children that 3 to 5 years old, where we use all these base that we need into the early years foundation scheme, where all the children that are between 3 to 5 years old, they learn all about honesty, sabar and everything. So basically what I mean is the parents yang mungkin yang datang buat postgrad yang ada anak that between 3 to 5, don't keep your children at home, send them to nursery, because you learn this in school now. Because it's basically they are really concentrate on that to reduce the social problem in here. Geramnya when it's done in the West, it's not done in, it's so frustrated when things like this, which is very Islamic value based. Sorry macam geram sangat dengar bestnya. Tapi it's done here by non-Muslims when else it's actually very Islamic values. Yes. So pada parents yang ada anak 3 hingga 5 tahun, please do not keep your child in school, in house. Send them to nursery. You will learn all this and more. They will concentrate on the communication language, physical development and also emotional development. It's exactly what you say inside the slide. It's only that we are in UK, so try to learn that from your young age. Then we can use it for the old age, for the children from our young age. So I think, and then also there's another thing is like for fathers that you all check out about fathers and things. There's a lot of leaflet or under sure start activities that the fathers in here can go every Saturday, which is a activity for parents and for father and children to go and have a social life with the other parents and know around what is going on. So every Saturday, janganlah asyik nak pergi kabut sale je kan. So pergilah ke aktiviti-aktiviti yang berfaedah macam ni yang disediakan oleh Sure Start. Thank you. Thank you. It's really nice. Saya nak tambah sikit tuan pengerusi, saudara-saudari sekalian. Setelah ini sebenarnya kali kedua saya di UK. Setelah saya melihat dalam tempoh kali kedua ni agak lama, memang benar. Bukan saya nak cuma nak mengesahkan, ya betul, bahawa orang barat ini di sebalik, walaupun nilai-nilai negatifnya itu pun ada, tetapi yang nilai-nilai murninya itu sebenarnya nilai-nilai itulah nilai-nilai yang ada di dalam Islam yang Nabi terapkan dulu. Tetapi orang Islam sendiri yang tidak mengamalkan. 100 tahun dulu ulama besar Mesir diberitakan, mufti besar Mesir ketika itu Syekh Muhammad Abduh dah hadir di sini. Dia duduk sekian lama, dia melihat, lalu dia balik, dia kabarkan kepada rakyat di Mesir. Ini orang Mesir, dia lah, bukan saya. Jadi dia kata apa? Aku melihat nilai Islam di negara bukan Islam. Tapi apabila balik ke tempat aku melihat orang Islam tetapi tidak ada nilai Islam di negara orang Islam. Begitu lebih kurang maksud dia. Jadi memang boleh kita ambil dan nilai bagaimana benarnya sifat jujurnya, amanahnya dia orang. Sebab itu anak-anak cepat belajar dan cepat amanah. Boleh membina dia punya sifat-sifat
orang kata apa, sebenar sebagai orang Islam. Dan memang Nabi dah tuntut dah lama dah. Jadi apa yang nilai-nilai murni itu sebenarnya, Masya Allah, kalau boleh ada masa saya nak sebutlah nilai-nilai apa yang Nabi sebut. Apa yang diorang amal di sini, Nabi sebut. Bagaimana mereka mengambil berat terhadap orang-orang warga emas tadi ni. Nabi sebut lama dah, Masya Allah. Bagaimana mereka menghormati dalam sistem pengangkutan di jalan raya. Nabi sebut dah, walaupun Nabi tak sebut yang naik kereta kena hormat, yang naik basikal. Nabi tak sebut lah yang tu. Tetapi nilainya itu Nabi dah sebut dah. Hak-hak penjagaan, sifat amanah, jujur, Nabi dah sebut dah. Nah, cuba perhatikan, tengok Allah, Masya Allah. Saya tempat masa tak cukup fungsi ke tidak, saya nak ni lagi. Allahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita kena berkancak dari satu tema ke tema yang seterusnya. Dia tema yang berkaitan juga, related tu tadi kan. Sekarang ni betul lah abang kata penonton di atas tadi mengatakan bahawa kat UK pun ada juga masalah sosial, sama juga dengan Malaysia, gejala masyarakat kita kan. Tak payah tengok dengan jauh-jauh lah. Kalau tengok macam Pemodina cakap tadi kan, kalau dekat Facebook tu sendiri, kalau letak satu post, orang yang komennya bermacam-macam PL yang pelik lah, orang kata kan. Lepas tu kalau kita keluar, kalau saya besar di Petaring Jaya, Kelana Jaya, which is a good place tadi lah, tak ada sebab saya tengok masyarakat di situ agak bermacam-macam masalah yang kita boleh tengok lah kan. Jadi kita tengok, tadi kita tengok macam mana keluarga kan. Keluarga penting lah. Macam orang nak cakap macam mana seorang ayah itu penting tu make sure dia ada hubungan baik dengan anak perempuan, sebenarnya perempuan yang nanti tak mudah terjebak kerja yang tidak sihat. Syekh Marwazi cakap tadi macam mana kita sebelum berkahwin tu make sure kita mudah ada tanggungjawab yang betul, tahu macam mana bentuk family tersebut kan. Sekarang kita tengok pula faktor-faktor lain yang tak dapat nafikan berimpak juga, betul tak? Contoh ini yang saya boleh fikir, mungkin Puan ataupun Syekh Marwazi letak nanti tambah satu, kita punya sistem pendidikan sendiri. Itu satu. Yang kedua, hiburan media sekeliling kita. Tambah-tambah lagi zaman sekarang media ni, kalau internet tu just by a click of a mouse, macam-macam boleh keluar kan. Anything can keluar kat situ kan. Memang betul lah zaman sekarang ada parental control, parental punya firewall dan software dan sebagainya. Tapi benda tu boleh bypass dia sebenarnya kan. Tak adalah saya buat tak, tapi benda tu maksudnya benda tu. So benda-benda ni mempengaruhi lah macam mana masyarakat kita, macam mana bentuk masyarakat. Saya keluarga tadi betul, tapi di sebaliknya juga banyak membentuk juga. Jadi saya nak mungkin kita beralih pada Puan Wadina semula kan. Macam mana Puan Wadina dah ada anak, 2 orang 3 orang, sorry saya silap, 3 orang anak kan. Macam mana Puan Wadina boleh perhatikan lah macam mana rasanya education system kan. Kalau kita tengok macam mana, mungkin dari segi sekolahnya ke kan, mungkin anak-anak, mungkin mak ayah lebih fokus kepada, mungkin sekolah dan mak ayah lagi fokus kepada kerja akademik kan. Kalau dulu zaman saya SPM, tak tahu sekarang betul juga lah kan, mesti kejar A1 kan. Paling banyak 21 A1, lepas tu 22 A1, mesti kejar A1. Kalau tak kejar A1 tak dapat fly ke UK kan. Itu mungkin sistem pendidikan di Malaysia juga lah kan. Jadi mungkin Puan Ina boleh share sikit lah berdasarkan dengan anak-anak pergi sekolah, macam mana sistem pendidikan ni, adakah dia banyak kurang nilai ataupun dia lagi banyak membentuk orang-orang yang mungkin tidak kisah kepada dia punya, maksudnya dia punya akhlak dia, attitude dia kan. Maksudnya sekolah tak bentuk pada sebab sekolah hanya fikirkan dia berjaya di kerjaya dia, dapat duit, dapat kerja, dah okey dah. Adakah benda itu berlaku di Malaysia? Boleh berkongsi sedikit sebanyak pengalaman. Terima kasih. Sebenarnya sejujurnya antara sebab-sebab saya rasa macam nak lari je daripada Malaysia tu adalah kerana seperti yang Syekh sebut tu, Islam tu macam we are all Muslims but that's it. You know, lebih banyak nilai Islam tu ada di negara-negara yang bukan Islam. You know, kadar rasuah yang sangat tinggi, society yang macam-macam masalah yang tidak mementingkan ilmu. Kita sogokkan lagi society ni dengan hiburan, bagi diorang lalai. I'm sorry but I'm just so frustrated with that when my children kata, adakah mereka akan membesar dalam society macam ni? Nampaknya macam itulah if you do not make any change. Tapi obviously ini melibatkan banyak pihak. It needs political power, it needs a lot of other different factors lah.
I'm very worried about the education system. I'm a young mother, and I'm speaking on behalf of a mother who is worried about the education of her children. I'm very worried. I see that kita ni hafal banyak fakta, but you aren't able to express yourselves. You know, the education system, in a way, I don't know whether you agree with me, it forces you to be a tape recorder. Robots. When you habis SPM tu, you robot. You hafal lah semua kat dalam buku tu, dapat lah hewan. When you ask them to think, give your own opinions and ideas, plagiarism. Kan? How is the Malaysian students doing here? Because very strict sini kan? I hope so kan? Was it hard to adjust? Yeah. So I find that so anak-anak kita ni dirobotkan dan percaya bahawa mereka pandai kerana mereka dapat A tu. Very dangerous. So you think that when you memorize certain things, you are okay. Now, I can complain here all day, you know, about the education system. I'm sure they are trying their best too. No, I think kerajaan kita, the education ministry, they are trying their best, and it's not easy to change a system yang telah lama bertapak dekat Malaysia tu. It's not as simple as that. Yeah, so you have MRSM schools which are very good. Yeah, kita kena acknowledge yang baik tu, kita kena cakap baik, kan? Atau yang tak elok tu kita kena perbetulkan dan kita kena cuba cari jalan yang lebih baik. So my worry is when my children, because there's one slide that I want to share. Boleh tukar, boleh ni tak? Tukar slide. Next. Bawah lagi. Bawah lagi. Cuba tengok yang last kali tu. No. It starts with in the 21st century. So if you can find that. It starts with in the 21st century. This slide. Soalan dia tadi apa? Husni? Sistem pendidikan. I can go on and on complaining about. Yeah, can we see that slide? Yeah. I always show this. This is one of my favorite books kepada mereka yang suka child education. I think you should read this excellent book, which has been awarded an award called Einstein Never Used Flashcards. How your children really learn and why they need to play more and memorize less. So dia kata ni, in the 21st century, creative problem solvers, independent thinkers and people with expert social acumen will inevitably surpass those who have simply learned to efficiently getting the right answers. Why? Because you can get the right answers anywhere on YouTube or on Google. You just type something, you can get an answer. But you cannot get creative problem solvers on the internet. You cannot plagiarize ideas and imagination. So this is what I see lacking in the education system. We are not creating people who can think. Because we are not allowed to. You're not allowed to question your teachers. You're not allowed to question your elders. Jangan lawan cakap, mak semua betul, ayah semua betul, cikgu semua betul, government semua betul. You know, this is very dangerous for our thinking. You cannot question. Kalau kita question, marah, ni lah, tak sokong, you macam ni kan. I selalu kena bash that I'm pro opposition just because I want to question things. Why bila kita jadi macam tu? And I tell my daughter, kata, no, it's okay, I can be wrong. So, and I tell her, you know, dia balik sekolah, I send my daughter to a private Islamic school, which cost me so much. Because I don't trust the school in my area. Other schools are good. You have good schools in Taman Tun, in certain schools, they've got good teachers. So in my area, it's not, I'm nothing to shout about. So I kata tak apalah, terpaksalah I keluarkan beribu-ribu ringgit sebulan because I want my children to grow up in an Islamic environment. Because to me that is very important. So I sacrifice other things like having big car or, you know, because I want to send my daughter to very expensive Islamic school. Cik, complain lah ni kot. Kan? So now these are the people who are going to be successful in life. So if you want to be successful in life, now you have to be this. You have to have independent thinking. Now,
Albert Einstein once said, imagination is more important than knowledge. So I put that up, I remember, on my bed, that poster. Sebab I rasa I am imaginative, I am creative. And it's not just about the arts, it's about solving problems, it's about speaking, it's about thinking. That's when you apply creativity. And one of the reasons why we are not creative, satu is kita ni spoon fed, apa yang fakta buku tu cakap betul-betul. So my daughter bila balik, dia jawab lain sikit daripada textbook, salah. I get so frustrated. So I see the teacher cakap, cikgu macam mana ni? Dia katakan, I told you this is right, this is logically nota sebab tu bukan dekat dalam buku. Come on. So I get so frustrated. Ini dah datang private school dah, kan? Lepas tu apa ni, and another one that to me that limits creativity and imagination is the TV. When you talk about media, daripada kecil kita disogokkan anak-anak kita. I am against. I'm not a fan of TV, although I am into TV. They're very ironic, kan? Yes, life is full with ironies. What you see is not what you get. So don't be fooled into thinking things that you do not know of. Yeah, on TV, anak-anak di bawah 2 tahun, you're supposed to ban TV. It's not good for them. Why? Because it limits their creativity and thinking. Now, I'd just like to read something I think I would like to share. TV ni, it's like a drug, you know. The National Institute of Mental Health in the US, with 1,200 subjects of 13 years in 1990, they show that people who watch longer TV, they have lower moods, they have less concentration, they feel sadder, lonelier and more hostile. They are relaxed when the TV is on, but once the TV is switched off, they become like what they are before. Children with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, if you put them in front of the TV, they can keep quiet. But once you off the TV, they get so active again. Because TV is a one-way interaction. Tadi kita cakap pasal interaction, kan? TV limits your creativity. Why? Because of the 2-minute mindset. Because the gambar dekat TV ni, they change every 2 minutes. Every 2 minutes or 2 seconds, they change. Belum sempat budak tu nak imagine, pop, dia tukar. So the TV imagines for them. You don't do your own imagination. What is good for imagination? What is good? Reading. When you read, there is no pictures. You have to use your mind to imagine. When you read only textbooks from small, you watch the TV, habis bantut kita punya perkembangan imajinasi tu. So imagination is more important than knowledge. I agree, knowledge is just as important, but imagination, you can't plagiarize, man. You can always cut and paste knowledge, it's all out there, but imagination, if you have that, you are going to be successful. Dan dalam salah satu yang kurang ni dalam sistem pendidikan kita, okey ke? Ialah 3 minit. Imaginasi ni, menggalakkan anak-anak bercakap, emotional expression, you know, that is lacking, and I wish to see more of that. So I am a big a fan of books and reading. I am sangat bertuah kerana bapa saya ni pun seorang yang sangat gemar membaca. Sebab ayah saya dulu dia kata dia sangat miskin, so dia terpaksa pergi library tu, dia sampai the librarian kesian sangat kat dia, bagi dia buku, and he could read by himself when he was 4. So I make sure that my children pun cakap they have to love books. So dekat rumah kita, macam kat rumah saya ikut bapa saya. And studies also show fathers who read to their children will develop, the child will develop a love of books more. So it's the fathers again. So my father memang every week dia akan bawa kita pergi National Library. Dia tak beli kita orang mainan, dia beli kita orang buku. So I value books so much too. Dekat rumah kita memang ada library. So I make sure in my house there's a huge library there. So in my room ada library, in my daughter's room ada library. So I developed the love of books for my children. And alhamdulillah, my daughter can sit down in a corner for 8 hours and just read. So we don't need TV, because I believe TV limits imagination. Yes, there are programs that are probably good, but limited also. And TV is a passive one-way communication. It does not require reflection. You don't reflect much on TV. So to me, I think we turn off the TV. Rumah Bashira tu tak ada TV. I was so happy to see she didn't have a TV. But yay, that's nice, you know. And so this needs to be developed more lah in our schools. More imagination, which I worry about. More analytical thinking and critical thinking. Yeah, this is what you need as students also, kan?
analytical and critical thinking kan, yang saya nampak memang kurang sangat di dalam masyarakat Malaysia. So entahlah korang ni boleh masuk, make your way, I don't know, have a voice or voice it out, do what you can. Macam I make sure that my children gets this is what I can do at home, but I wish that sometimes the teachers would place a more emphasis on like the schools dekat sini lah. I'm sure the little children here are enjoying their school so much. I've seen so many children yang balik kat Malaysia tu dia macam tak suka sangat sekolah dekat Malaysia because of this exam oriented, I'm so smart if I get all A's. Do you really think so? You are smart because you get all the A's? You are good at memorizing. But excuse me, smartness is much more than A's. That's what I believe in. I believe that I was not smart, but then at the end of the day, because I didn't get my A's, I didn't get my A's, so I thought that I was stupid because our society forces to say that people who do not get these A's are not stupid. But then at the end of the day, I realised, aku ni tak bodoh sebenarnya. Dan saya percaya tak ada siapa boleh lahirkan bodoh. You nak pandai, you belajar, you akan pandai. There's no such thing as that. Dan setiap daripada kita mempunyai peranan di dalam bumi ini, dan kita perlu percaya bahawa sekiranya saya tak ada di muka bumi ini, maka bumi ini kurang sempurna. If you don't have that belief, then build it up, insyaAllah. Allahu'alam. Thank you very much. Terima kasih Puan Madina. Syekh Marwazi, kita balik pada Syekh Marwazi kan. Betul lah tadi banyak-banyak faktor, pendidikan, media, hiburan. Saya rasa Syekh orang first hand yang nampak benda ni lah. Kan? Betul main batai cakap kan. Betul insyaAllah betul kan. Jadi saya cuba cerita sikit lah. Macam mana agaknya kalau dalam family itu sendiri kan, macam mana rasanya boleh tak nak kawal macam Puan Madina sendiri, anak-anak ni bagi baca kan, yang tengok TV kan. Jadi saya cerita lah, tak ada tengok juga, tak adalah macam teruknya ada dia tengok, bukan macam tu lah. But so yes. Itu satu cara lah. Mungkin saya boleh share sikit lah macam mana family, keluarga ni kan. Apa lagi boleh buat selebih tu kan, to make sure terjaga juga lah daripada pengaruh-pengaruh pendidikan yang tak bagus, media yang tak bagus, hiburan yang tak bagus. Apa lagi kita boleh buat kan, manakala benda ni semua memberi impak yang agak negatif lah pada anak-anak orang muda. InsyaAllah sedikit. Ya, terima kasih saudara pengurusi. Pengalaman daripada apa yang disebut oleh Puan Wardina tadi sangat menarik perhatian saya, sebab saya juga ada anak perempuan dan anak lelaki, 4 orang saudara pengurusi, baru 4. Jadi memang mencabar membesarkan anak-anak dalam dunia hari ini. Saudara-saudari boleh perhatikan di sekeliling. Memang saya pun masa anak-anak yang sulung baru sudah boleh membaca, saya belikan buku-buku cerita pada dia. Dia tak membaca. Dia baca je sekejap, lepas tu tinggal. Kemudian tak apalah, mungkin dia anak perempuan, beli mainan anak perempuan, dia main je sikit. Datang anak lelaki, lagi mencabar. Beli lagi, tambah buku cerita yang berkaitan dengan dia. Yang bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada, yang tak ada bahasa Arab je. Cina dengan India tak ada dalam rumah tu. Beli buku cerita, dia tak mau baca. Saya nak tolong bacakan, dia dengar lah. Ada aku 3 baris, lepas tu tak mau dah. Apa yang dia mau? Dia tengok ke TV. Ultraman-nya, Ben 10-nya, Transformer-nya. Kartun-kartun kita itu yang tak membantu langsung pembinaan minda dan pembesaran dia. Memang, jadi hiburan itu lebih kuat di luar sana daripada tanggungjawab kita nak membesarkan dia di dalam rumah. Cukup kuat pengaruh dia. Sebab tu dia tak mau dengar. Saya cuba kawal melalui televisyen. Tapi dia pergi rumah kawan dia, pergi rumah adik-beradik dia, sepupu dia tengok juga. Masya Allah. Saya baru teringat ketika itu. Rupanya ulama kita dah memberi pesanan kepada kita. Kata-kata syair, ulama berpesan kepada kita, inna syababa wal faragha wal jidah. Ingat, sesungguhnya usia muda kamu, wal faragh, waktu lapang kamu, wal jidah, kesenangan kamu. Yang tadi ini, yang semua elemen itu adalah berbentuk kesenangan.
mafsadatun, merupakan jalan kerosakan. Usia muda boleh membawa kerosakan kepada kamu sebenarnya.